Alright, pagi. Apa khabar semua? Alright. Okay, so hari ni saya nak cerita macam mana Puan Syabani ni, Mahmud, saya punya leader, boleh buat jualan setahun 43 juta ringgit. Okay, ada tak yang nak dengar cerita dia ni? Macam mana Puan Syabani ni? Saya punya leader lah. Dia ni sebenarnya senior saya lah dekat sekolah menengah. Dalam masa setahun, dia boleh buat jualan 43 juta ringgit. Alright. So sebelum tu, saya nak perkenalkan diri lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So dekat belakang saya ni, saya punya office lah. Pak, saya punya office. Office saya Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Kalau you all nak sewa kereta, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com dan boleh tempah kereta sewa dekat situ lah. Nak sewa dekat mana? Langkawi boleh, dekat Kota Kinabalu boleh, dekat Kuching boleh, dekat Johor boleh. Sebab apa? Kita ada lebih kurang 1000 supplier kereta sewa. Alright. So untuk makluman, bisnes kereta sewa saya, banyaklah bertanya saya masih buat lagi ke tidak. Bisnes kereta sewa saya sebenarnya masih lagi berjalan, tapi saya dah hand over bisnes tu dekat kawan saya lah. Dia yang tolong uruskan. Dan sekarang ni saya fokus menjadi usahawan SKV. So hari ni saya nak berkongsi cerita macam mana saya punya senior saya ni boleh buat jualan sebanyak 43 juta ringgit. 43 juta ringgit. Ada tak nak dengar cerita dia ni? Macam mana Puan Syabani ni dalam masa setahun dia boleh buat jualan 43 juta ringgit. Tapi orang nampak macam bad kan, tapi dia ada story dia lah. Dia ada jatuh bangun dia. Kena kecam tu biasalah. Dia pun hampir give up. Hampir nak keluar daripada company SKV. Tapi semalam saya jumpa dia, saya dengar cerita dia lah. Ada tak nak dengar? Kalau ada komen nak dengar. Alright. Ni story dia, saya nak cerita dia. Mungkin panjang sikit. Sebab apa? Semalam saya jumpa dia daripada pukul 12 sampai pukul 4. Pukul 12 tengah hari sampai pukul 4. Jumpa dia, dengar cerita dia. Macam mana dia bermula dengan SKV sampai dia boleh buat jualan sampai 43 juta ringgit. Alright. So macam Puan Syabani ni dia join SKV pada tahun 2017. So saya cerita sikit dia punya story kan. Saya off ni. Okay, Puan Syabani ni sebenarnya dia, kalau ikutkan, dia ni senior saya lah dekat sekolah teknik Kuantan. Kan? Saya minum dulu. Okay, nak jual 10 pun susah bang kat tempat saya. Kau ada buat live tak? Kau ada buat live tak? Kan? Kau ada contact tak orang-orang? Kau ada post tak hari-hari? Dia bukannya orang tak beli kan kau. Orang tak nampak kau kan. So kena konsisten, kena hari-hari, kena buat. Janganlah buat post sekali tak ada orang beli, dah cakap susah kan. Alright. View tak ramai. So kenalah buat hari-hari, kena konsisten. Buat ada tak konsisten? Live every day, non-stop selama 30 hari. Alright, ni bukan skim piramid. Kalau skim piramid, Pak Nel takkan jadi duta this company. Okay, company ni dia kenal tak Pak Nel? Kenal tak Pak Nel? Kalau company ni skim piramid, Pak Nel takkan jadi duta dia. Sebab apa? Pak Nel ni dia sangat berhati-hati dengan dia punya nama baik. So ada tak sesiapa yang kenal Pak Nel? Pak Nel adalah duta SKV seumur hidup. So Pak Nel dia takkan masuk mana-mana company yang menipu. Company ni memang sah, memang ada lesen. Dia punya founder dia yang pakai spek mata tu, Dr. Syed, dia memang doktor betul kan. Pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan juga Hospital Perlis.
Dan baju merah tu Puan Kartika. Puan Kartika ni adalah peguam. Kan. So saya nak iklan sikit. Saya minta izin lah nak iklan. Sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak menjadi usahawan SKV. Sesiapa yang nak jadi usahawan SKV, saya nak bantu orang ni untuk buat profit, keuntungan sebulan minimum RM20,000. Kan. Dalam masa 12 bulan lah, insyaAllah. Ada saya punya team 3 bulan dia dah boleh buat untung RM20,000. Dan saya nak share, nak tengok tak saya punya sale pada bulan ni, bulan Februari. Hari ni 16 hari bulan kan. Hari ni 16 hari bulan. So saya punya sale setakat semalam. Ada tak nak tengok? Ini real ni, bukannya tipu, memang betul. Bulan ni alhamdulillah rezeki. Ada tak nak tengok saya punya sale pada bulan Februari? Sekejap, saya cari dia punya gambar. Alright. Alhamdulillah. So you all jangan kecam saya, jangan marah-marah saya. Ini memang betul. Saya dah join SKV ni dah hampir setahun lah. So yang ni saya punya sale daripada 1 sampai 15 Februari 2022. Okey, ni betul je. Saya punya personal sale untuk bulan ni 9,000 je tuan-tuan. 9,000 tak banyak. Tapi saya ada team. So dekat bawah tu dia panggil group sale lah. Group sale ni jualan saya punya team. Jualan saya punya team 733,000. Dan saya punya bonus sekarang ni dalam masa 15 hari 34,000. So saya punya personal sale tak banyak. Dalam 9,000 je. Tapi saya punya bonus tu 34,000. Sebab apa? Bisnes SKV ni kita berniaga berjemaah. Kita berniaga secara berpasukan. Alright. Okay. Ya. Tak pernah dengar pun, maknanya you duduk dekat bawah tapak teguh. Tak pernah dengar maknanya you duduk dekat dalam bawah tepurung kot. Sebab apa? Kalau dekat radio memang hari-hari ada. Lepas tu dekat highway memang ada billboard dia. Saya tak tahu you duduk kat mana kan. Alright. So this company okay, so saya mencari sesiapa yang nak saya bantu menjadi usahawan SKV. Dan saya team saya ada, saya punya team. Sekejap saya cari dia punya tu. Nana. Alright. Ni saya punya team. Si Nana ni, Nana Nafisa ni saya punya usahawan bawah saya lah. So dia join pada bulan Ogos 2021. Dalam masa 3 bulan lah, pada bulan Oktober tu dia dah buat jualan 272,000. Dan dia punya bonus lah, commission dia dalam 20,000 lebih. So sesiapa yang nak saya bantu, yang nak saya guide, boleh komen. Nak lepas tu you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal dia murah je tuan-tuan, RM65.40. RM65.40. Alright. Okay, so hari ni saya nak cerita tentang saya punya leader. Leader saya ni. Tak kisahlah, saya doakan sesiapa yang kecam saya, yang apa, saya doakan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki kan. So saya just nak cari makan je kan. So saya share ni sebab saya sebelum ni saya berniaga, saya jatuh. Dan saya bangkit balik dengan SKV. Dan saya share ni supaya mana-mana orang yang struggle kan, hilang kerja, ataupun bisnes dia tak jadi kan, so mungkin dia boleh bangkit dengan SKV. Alright. So sesiapa yang berminat nak saya bantu, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. InsyaAllah modal dia RM65.40 dia. Produk ni insyaAllah lah tak adalah susah sangat nak jual. Sebab apa? Dia punya duta dia partner. You cakap je vitamin partner, memang orang kenal. Alright. So cerita dia pasal yang saya punya leader ni. Okay, Kak Nini ni sebenarnya dia ni saya punya senior dekat sekolah menengah. Lepas tu saya pun
tak adalah rapat sangat kan. And then saya jumpa dengan dia pada tahun 2017. Tapi jumpa macam tu lah. And then saya tahulah dia ni jadi ejen lah kepada satu produk SKV lah. Kak Nini ni dia sebelum dia jadi ejen, jadi usahawan SKV, dia ni sebelum ni dia kerja dekat company lah. Dia kerja company besar jugalah. Dia ni kira macam mahir Desgate account. Dia ni account, audit account, tu dia punya kerja lah. Dia pernah bekerja dekat Felda Global Venture. So gaji dia pun dah besar. And then saya tanya dia, Kak Nini kerja dah company dah besar, gaji pun dah besar kan, kenapa lah nak sibuk-sibuk nak berniaga kan. So Kak Nini ni dia ada suami tau. Suami dia ni memang daripada kecil lagi minat berniaga, nak berniaga je kan. So sambil bekerja, suami dia pun kira start lah bisnes. Tapi suami dia ni buat semua bisnes semua tak jadi. Semua bisnes semua rugi kan. Lepas tu sampai satu tahap suami dia ni kira macam berniaga. Lepas tu duit belanja rumah minta kat bini dia kan, minta kat isteri dia kan. So and then sampai satu tahap macam suami Kak Nini ni, saya panggil dia Kak Nini lah, macam dia berhenti kerja and then dia buka company. Tapi macam bisnes suami dia tu memang tak boleh nak support dia punya family. Memang tiap-tiap bulan rugi kan, tak ada untung. Alright. Alright, so ada ke nak dengar cerita pasal Kak Nini ni? Macam mana Kak Nini boleh buat jualan 43 juta ringgit? Ada tak? Kan? So sambil-sambil tu saya nak iklan juga. Saya mencari sesiapa yang nak saya bantu untuk buat untung RM20,000 sebulan dalam masa 12 bulan. Siapa yang nak, komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat bio WhatsApp saya. Modal dia bermula RM65.40 sahaja. Alright, kan. Jangan saya minum dulu dahaga. Siapa yang nak menjadi usahawan SKV, siapa yang nak saya bantu untuk jadi usahawan SKV, yang nak buat duit RM20,000 sebulan untung, you komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat bio, you WhatsApp saya. Duta dia punya gaji dia ni Fitech. Duta partner dia tak minta gaji. Dia kata tiap-tiap bulan dia nak Fitech je. Dia nak sihat je. Lepas tu yang berapa tu saya tak tahulah. Tapi partner dia kata tak bayar gaji pun tak apa. Janji dia nak Fitech je tiap-tiap bulan. Kan? Alright. So siapa yang nak saya bantu, you komen nak, you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. And then saya minta bantuan pada yang menonton ni, boleh tak bantu saya share 3 kali. Supaya manalah tahu kita ada adik-beradik ke, saudara mara ke yang sedang mencari peluang, yang sedang jatuh, yang nak dibantu. Share, minta share. Siapa yang dah share, komen dan share. Saya doakan siapa yang share dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, insya-Allah lah jadi jutawan. Kan? Alright. Jangan saya. Okay, so Kak Nini ni dia bengang dengan suami dia. Sebab apa? Suami dia ni, dia orang ni sebenarnya masa dia orang sekolah, dia orang belajar bisnes tau. Macam Kak Nini ni masa dekat sekolah menengah, dia masuk kelas perdagangan. Memang belajar bisnes. Suami dia ni pun memang belajar audit, belajar bisnes. Tapi bila buat bisnes memang melingkup. Kan? Belajar bisnes dekat universiti, dekat sekolah. Tapi bila buat bisnes melingkup. Tak nampak duit. So Kak Nini ni memang dia tak minat berniaga. Dia kalau boleh dia nak kerja makan gaji je kan. Sebab gaji dia besar. Dia dah kerja dekat Felda Global Venture kan. So dia kira macam orang top lah dalam company kan. Tapi suami dia ni nak berniaga. Tapi berniaga tak pandai. Berniaga rugi. Lepas tu adik-beradik dia, family dia, Kak Nini lah cakap, adik-beradik dia, family dia pun semua Start menghina. Apalah laki kau ni kan, makan duit bini, tak guna punya laki. Orang dah start hina suami dia kan.
Siapa kat sini yang ada yang isteri ada suami berniaga tak pernah rugi je. Kan. So Kak Nini bengang. Kak Nini dia bengang sebab apa orang hina laki dia. Walaupun suami dia ni berniaga tak berjaya, gagal, tapi kalau orang hina suami dia, dia tak boleh, dia cukup pantang. Siapa kat sini ada tak sesiapa kat sini isteri yang you tak suka orang hina suami you walaupun suami you teruk? Ada tak kat sini? Biasanya perempuan ni kalau suami dia teruk macam mana pun, kalau orang hina suami dia, dia tak boleh. Betul tak? Betul tak? Betul tak para isteri, para wanita? Kan? Suami you teruk macam mana pun, dia gagal, dia loser macam mana pun, tapi kalau orang hina suami you, you tak boleh. Itu Kak Nini. Suami Kak Nini ni dia bukannya jahat, cuma dia tidak ada ilmu. Mungkin belum ada rezeki lagi. Kan? Betul? Kan? Betul sangat tu. Itulah kelebihan orang perempuan. Suami dia teruk macam mana pun, dia tak boleh. Kalau orang hina suami dia, tak boleh. Itulah Kak Nini. Family dia hina suami dia. Apalah laki kau ni bodoh, tak ada apa, berniaga tak untung. Sebab apa? Kak Nini yang duk sara family dia. Suami dia berniaga memang rugi. Tanya mana duit? Dah habis. Dah bayar tu bayar ni kan. So macam boleh dikatakan orang pandang suami Kak Nini ni macam loser lah. Loser kan. Alright, lepas tu Kak Nini ni dia bengang orang duk hina suami dia. So apa yang Kak Nini buat adalah dia ada nampak lah kawan dia ni kira macam sedang mencari stokis untuk jual produk dia. Lepas tu Kak Nini macam ni lah. Macam Kak Nini ni dia ada modal. So dia jumpa kawan dia cakap, okay, boleh tak aku nak jadi stokis produk kau ni? Sebab apa? Dia nak jadi stokis supaya suami dia ni boleh berniaga. Dia keluar modal, suami dia yang tolong uruskan. Sebab apa orang duk hina suami dia, berniaga tak untung. So dia nak keluar modal, and then dia nak suami dia urus bisnes tu. So produk semua dah ada. Macam kawan dia pun setuju, suami dia pun setuju. Dia pun bayarlah duit untuk beli barang. Dapat je barang, nak tahu tak apa jadi? Adakah bisnes Kak Nini dengan suami dia meletup-letup ataupun macam mana? Cuba komen sikit. Sekejap saya minum dulu. Alright, so sambil tu saya nak minta izin, saya nak iklan. Saya mencari sesiapa yang nak saya bantu menjadi usahawan SKB. Saya nak bantu orang yang join bawah saya ni dalam masa 12 bulan dia boleh buat keuntungan RM20,000 sebulan. Kalau ada komen nak you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you nak jadi usahawan SKB. Kan? Ada tak? Siapa yang dah WhatsApp saya, komen dan WhatsApp. Okay. So sama cerita. Kira macam dia orang beli, macam Kak Nini dia keluar modal, beli stok. Lepas tu dia expect suami dia boleh jual lah. Dah suami dia tu nak berniaga sangat kan. Pening kepala lah, nak berniaga sangat. Okay, tak apa, aku keluar modal, and then aku bagi. Kau jual, kau berniaga kan. Produk dah ada kan. Produk dah ada semua, just jual je. Apa yang berlaku adalah suami dia tak reti nak jual. Produk tu memang tersadai je kat rumah dia. Macam Kak Nini pun, dia memang tak minat berniaga. Dia memang dia beli produk tu, memang dia harap suami dia lah jual. Tapi suami dia tak reti nak jual. Produk tu tersadai kat rumah sampai nak expire. Produk tu produk kesihatan lah kan. Tak boleh jual. Memang berlonggok je kat rumah kan. Lepas tu macam yang founder produk ni pun, dia pandai buat produk. Tapi dia tak pandai nak ajar dia punya stokis macam mana nak jual kan. Tu masalah dia kan. Ada setengah-setengah founder ni dia ada modal, dia ada duit. Dia pergi buat produk, dia buat banyak, lepas tu dia cari stokis. And then orang pun beli, bayar kan. Dapat produk. Tapi founder ni sebenarnya, rupa-rupanya founder ni sendiri pun tak pandai nak train stokis dia macam mana nak buat sale. So produk tu memang tersadai lah dekat rumah dia kan. Tapi nak dijadikan cerita, macam founder produk ni dia nampak macam stokis-stokis dia ni tak boleh buat duit. So founder produk dia ni pergilah masuk kelas belajar Facebook Ads.
Masuk-masuk. Lepas tu founder dia ni buatlah iklan menjadi. Tu cerita tahun 2016 macam tu kan. So founder produk ni pun panggil dia punya stokis, ajar macam mana nak buat Facebook ads. So Kak Nini pun belajar buat Facebook ads. Alhamdulillah dia orang start dapat sale. Lepas tu order makin bertambah. Dia punya produk tu habis. Lepas tu dia repeat order. Kira Kak Nini berjaya lah. Dia punya dapat buat jualan lebih pada 1 juta lah hasil jualan produk tu. Okay, so Kak Nini ni ada satu kali tu dia jumpa founder SKV, Puan Katika ni. Ada lagi ke yang dengar saya punya live ni? Dia jumpa founder SKV, Puan Katika. Puan Katika ni dia, sebab apa dia tengok Kak Nini ni, dia ni ejen produk je, ejen orang je, tapi dia boleh jual produk dia tu laju. So Puan Katika kira macam jemput Kak Nini untuk sharing macam mana dia buat marketing. Nak ajar lah dekat dia punya team. Puan Katika ni dia co-founder kepada SKV. Macam Kak Nini sebelum ni dia jual produk lain, tapi produk kesihatan lah kan. So Puan Katika jemput Kak Nini untuk buat sharing dengan dia punya ejen macam mana dia buat jualan. So Kak Nini pun dia share lah, dia guna Facebook ad bla bla apa semua kan. Lepas habis dia bagi training tu, and then Kak Nini pun tanya lah, SKV ni jual apa bla bla. So macam Kak Nini dia jumpa Puan Katika, lepas tu dia jumpa dengan Dr. Syed. So Dr. Syed pun ceritalah tentang produk SKV. So salah satu produk SKV adalah Phytech. Phytech ni untuk orang kencing manis. So rupa-rupanya Kak Nini ni, ayah Kak Nini, dia ada masalah kencing manis. So ayah Kak Nini ni dia sedang murung, dia sedang depres. Saya tanya, kenapa kencing manis? Kenapa kena boleh depres kan? Kencing manis makan ubat je lah. So Kak Nini cakap, bila orang kencing manis ni, dia dulu dia suka makan manis, dia suka minum manis kan. Bila dia dah kena kencing manis, dia dah tak boleh makan benda yang dia suka. Semua benda kena makan tawar-tawar, lepas tu kena makan ubat. So ayah Kak Nini ni dia murung. Sebab apa? Dia tak boleh makan benda yang dia suka. Siapa kat sini yang ada masalah kencing manis? Siapa kat sini? Ataupun you ada family yang ada kencing manis? Kan? Ni. So SKV dia ada produk untuk kencing manis, nama ni Phytech. Alright. So macam Kak Nini ni dia tertarik dengan this produk. So dia cakap, Dok, boleh tak saya cuba produk ni, saya nak bagi kat ayah saya. Sebab apa? Ayah saya ni dia dah murung dah. Dia dah give up dengan dia punya hidup. Dia dah tak nak hidup dah. Sebab apa? Dia tak boleh makan benda yang dia suka. Biasalah ayah Kak Nini ni orang Kelantan. Orang Kelantan kan suka makan mana-mana. Tiba-tiba tak boleh makan benda manis. Dia murung lah. Dia dah tak ada semangat nak hidup lah. So Kak Nini pun bagilah Phytech ni dekat ayah dia. So dia terkejut, ayah dia minum ni Phytech ni. Ayah dia ni dulu dia punya tekanan darah tinggi, blood pressure tinggi, gula tinggi. Lepas tu memang orang kencing manis. And then dia bagi ni, Kak Nini bagi ni dekat ayah dia. Ayah dia tengok dia punya blood pressure turun. Lepas tu gula turun. Lepas tu pergi jumpa doktor. Doktor, pakcik punya kencing manis ni nampak macam tak teruk, macam dah okey balik. So ayah Kak Nini, dia start boleh makan balik apa yang dia suka, tapi tak boleh makan banyak. Dulu langsung tak boleh makan pulut, tak boleh minum manis, tak boleh. So ayah dia ni macam dah give up, macam dah tak nak hidup. Dah hilang nikmat dunia. Tapi bila ayah Kak Nini minum ni, dia boleh makan balik. Macam orang Kelantan kan dia suka makan pulut, dia boleh makan lah tapi tak boleh banyak. So ayah Kak Nini dia start ceria balik. So Kak Nini nampak, produk ni bagus lah. Produk ni bagus. Lepas tu macam Kak Nini sebelum ni pun dia jual produk kesihatan. Tetapi founder produk yang dia jual tu bukannya doktor. Bila tanya tak boleh jawab. Kan. Tapi SKV ni sebab apa founder dia ni doktor. Yang pakai spek mata ni doktor Syed. So bila tanya doktor boleh jawab. Dia jawab secara saintis, secara sains. So Kak Nini dia berminat lah. Dia kata, Dok, boleh tak saya nak jual produk ni? Saya nak jadi ejen. Kan. So macam SKV dia tak adalah culik Kak Nini tu. Nak jual boleh je kan. Lepas tu macam Kak Nini pun inform lah founder yang dia jual produk. Dia cakap saya nak jual ni. Tapi macam Kak Nini mungkin dia fokus dia fokus jual produk kesihatan yang sebelum tu.
yang suami dia yang jadi ejen ni. Tapi founder produk tu macam tak setuju. Kalau kau nak jual produk SKV, you kena keluar daripada company aku. Dia tak boleh jual dua brand yang sama. So tahun 2017 Kak Nini dia decide untuk keluar daripada company tu dan masuk join SKV. So masuk SKV sebab apa? Kak Nini ni dia memang masuk tu dia dah ada kemahiran untuk buat Facebook Ads. So dia masuk je, dia buat Facebook Ads, memang order tu banyak lah. Tahun pertama dia punya sale 5 juta kan, 5 juta. Tahun kedua 5 juta. Dia Kak Nini masuk SKV tahun 2017, 2017 5 juta, 2018 5 juta, 2019 5 juta, 2020 5 juta. Dia punya sale tu maintain 5 juta. Tapi dulu macam Kak Nini ni dia stokis. Dia stokis, so dia kena beli barang daripada SKV, dia kena sediakan tempat, dia kena packing barang, dia kena post barang kan. So Kak Nini ni dia kata paling tinggi dia punya jualan sebulan boleh cecah 800,000. Tapi memang penat lah. Dia ada pekerja, 14 orang pekerja, office dia besar kan. So dia kata kalau dia punya jualan tu 800,000, dia punya untung tak banyak. Dalam 18,000 lah. Tolak-tolak 18,000 macam tu kan. So tak besar. Sampailah pada tahun 2020, bila COVID-19 melanda, bila PKP, so dia sendiri pun tak boleh buka office, pekerja dia tak boleh datang office, so dia problem, tak boleh nak manage tu kan. So SKV dia tukar kepada sistem dropship. So macam Kak Nini dia tak perlu lagi nak pegang barang, semua packaging, penghantaran HQ yang uruskan. So Kak Nini dia just fokus promote dan jual. Okay, so SKV dia lancarkan sistem baru ni. Dulu kalau you nak jadi usahawan SKV, you kena ada modal 20,000. Tapi sekarang ni bila dropship modal dia RM65 je. So SKV dia tukar kepada sistem baru. And then so jadi senang lah kerja kat Nini kan. Dia just fokus promote produk. Lepas tu kalau ada orang nak beli jadi customer. Kalau orang nak jadi ejen, nak jadi usahawan, dia rekrut. So lama-lama dia punya ejen tu bertambah. Saya join SKV pada bulan Februari. So saya pun promote. And then saya join bulan Februari. Sekarang ni saya punya ejen hampir setahun. Saya punya ejen dah 700 orang. So saya punya sale untuk bulan ni memang laju lah. Sebab apa? Ada orang yang nak beli je, ada orang yang nak jadi ejen. Kan. So macam saya, untuk bulan ni alhamdulillah lah rezeki. Saya punya personal sale baru 9,000. Saya punya group sale 7,300. And then saya punya bonus dah 34,000. Macam Kak Nini pun, sebab apa Kak Nini ni atas saya, so dia lagi banyak lah. So Kak Nini ni sepanjang daripada Januari sampai Disember 2021, total sale dia 43 juta. Dan sale dia paling tinggi sebulan 9.2 juta. Kan? So itu cerita Kak Nini lah. Alright. So macam saya ni bawah Kak Nini. Macam Kak Nini ni dia dah lama. Dia dah join SKV daripada tahun 2017. Daripada zaman stokis lagi. And then bila tahun 2021 SKV bertukar kepada sistem dropship. Kak Nini continue dan dia punya customer tu bertambah, dia punya ejen bertambah apa semua. And then macam Kak Nini dia tak payah nak, dulu dia kena fokus office, nak fokus pekerja, nak fokus packaging, nak fokus banyak benda dia nak fokus. Tapi sekarang ni bila SKV bertukar dia just fokus promote dan kira macam jaga dia punya ejen je. Kan. So macam macam Kak Nini dia punya ejen dalam grup tu lebih kurang 2,000 orang lah, 2,000 orang. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak bersama-sama saya, yang nak saya bimbing, yang nak tambah pendapatan, yang nak selesaikan hutang, yang nak sihat, yang nak bantu mak ayah dia, yang nak bantu orang lain lagi. So kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Modal untuk jadi usahawan SKV RM65.40 saja. Kalau ada komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. You cakap you nak jadi usahawan SKV. So insyaAllah lah,
saya akan ajar you. Dalam masa 12 bulan saya target you boleh buat keuntungan lah RM20,000 sebulan. Kan? Tapi kena rajin lah. Kena masuk training, kena promote, kena konsisten. Sebab apa? Saya dah ada agent yang dia masuk selepas 3 bulan dia dah boleh buat konsisten setiap bulan RM20,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Kan? Jangan saya dahaga minum air jap. So kalau you ada family ke, you ada masalah kencing manis kan? So this one. Sebab apa Kak Nini dia join sebab apa? Dia bagi dekat ayah dia. Ayah dia ada kencing manis, alhamdulillah. Ni bukan ubat tau, tapi dia kontrol kencing manis supaya tak teruk lagi. Orang kencing manis ni kalau dia tidak ada suplemen, so kencing manis dia jadi teruk lagi. So macam mak saya, asalnya dia darah tinggi, lepas tu dia kena kencing manis. Memang tak ada apa ambil suplemen, pergi hospital makan ubat je. Lepas tu dia kena stroke, lepas tu dia meninggal. Kan? So macam mana you nak kawal kencing manis you kena ada suplemen. Sebab apa? Yang ni dia repair kita punya sistem badan. Supaya you kencing manis tu tak sembuh, tapi dia tidak jadi teruk. So sesiapa yang nak, you nak cuba pun boleh, nak jadi customer pun boleh. You all ada soalan tak? Ada nak tanya soalan tak? Kalau ada, you komen je. Company ni you jangan risau. Dia memang ada lesen. Saya tunjuk lesen daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. You jangan risau. Company ni semua legal, memang sah. Alright. Banyak orang cakap MLM lah, tipu lah. Tak. Company ni memang ada lesen. Alright. Okay, you boleh pergi dekat laman web kpdnhep.gov.my. You boleh type SKV. So SKV ni memang ada lesen daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. So dia ada lesen syarikat jualan langsung. So tak ada isu kalau you daftar jadi usahawan SKV, you boleh rekrut usahawan dekat bawah you. Sebab apa? Company ni ada lesen. Okay, kalau you join, you jual produk mana-mana produk, and then company tu tidak ada lesen, bila ada orang report bahaya. SKV you jangan risau. Company dia memang ada lesen dan produk-produk dia semua ada KKM. Semua ada KKM. Tapi produk dia ni bukannya ubat, dia hanya suplemen. Dia kalau you makan, kalau you dah sakit, penyakit you tu tak jadi teruk lagi. And then kalau you sihat, you makan, you akan maintain kesihatan you. You jadi macam saya. Dulu saya gemuk tau. Lepas tu selalu demam, selalu lemah kan. And then saya amalkan produk-produk SKV. Sekarang ni saya tak pernah demam. Dan saya punya stamina pun alhamdulillah. Kan? Alright. So sesiapa yang nak saya bantu menjadi usahawan SKV, boleh komen nak, you screenshot video ni and then you WhatsApp. You jangan risau, produk dia, company ada lesen, produk ada KKM, ada JAKIM. Ada masalah? WhatsApp je. Assalamualaikum, sahabatku, saya baru join jadi ejen, boleh ajar saya tak mahir. Alright, so tak ada masalah. So bila you daftar jadi ejen, nanti HQ akan bagi training. Training 5 hari. Yang tu yang basic lah, dia ajar apa semua. Lepas tu minggu seterusnya you ada lagi training dipanggil intensif. Yang tu tak silap saya ada 12 kelas. You boleh belajar personal branding, zero cost marketing, IG, semua dia ajar. Dan kos tu kalau you nak bagi bayar, you nak pergi belajar dekat luar, kos dia tu nilai dia lebih RM25,000. Tapi SKV you daftar, you belajar free je. Sebab apa? You belajar daripada leader-leader yang memang betul-betul power. Semalam leader ajar macam mana nak buat marketing menggunakan database. Semalam free je kelas tu. You boleh memang berbaloi. Macam saya pun kadang-kadang dijemput untuk bagi training. Macam saya ni banyak buat marketing, buat live dekat TikTok. Okay, so saya nak share 5 langkah apa yang saya buat yang boleh buat saya boleh buat jualan sampai 800,000. Ada tak nak dengar? Macam mana saya buat 5 langkah, 5 benda yang saya buat ni sampai saya boleh buat jualan 800,000 sebulan. Kalau ada you komen nak, you screenshot video. Kalau ada you komen nak. Saya nak tunjuk saya punya jualan.
daripada saya join sampailah pada bulan lepas. Ada tak nak tengok? Alright. Okay, so ni saya punya jualan. Saya join SKB pada Februari 2021. 4 bulan pertama saya punya jualan tertinggi 14,000 tuan-tuan. Lepas tu dia naik sampailah saya pernah buat jualan 800,000. Saya punya bonus saya paling tinggi 64,000. Ni saya punya record. So total sale saya dalam masa 12 bulan 4.2 juta. Tapi saya punya ejen ramai lah, 650 lebih. Kan? Ada tak nak tahu macam mana? 5 langkah, 5 benda yang saya buat. Macam mana saya boleh buat jualan sampai 800,000 sebulan. Ini real story, bukan tipu. Memang betul. Macam tak ramai yang berminat je. Kalau tak ramai saya tak share. Komen lagi. Kan? Komen lagi. Ada tak sesiapa yang nak tahu macam mana saya buat? Tak ada pun orang nak dengar. Ada ke? Nak. Okey. 5 langkah 5 langkah you ingat Okey, jap saya. Okey, yang pertama, macam saya ni, saya gunakan zero cost marketing. Saya tak pandai buat ad. Saya tak pandai buat Facebook ad, IG ad, TikTok ad, saya tak pandai. Kan? Saya memang zero cost marketing. Saya buat marketing tanpa cost. Zero cost. So benda ni you pun boleh apply. Cuma kadang-kadang ada setengah orang tu dia laju, ada setengah orang tu ambil masa. Okay, yang pertama apa yang you kena buat adalah make sure you kemas kini semua account media sosial you. Kan? Kan kita ada banyak account media sosial kan. So kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Twitter, kita ada LinkedIn, tak macam mana nak sebut. Lepas tu apa lagi? Sebenarnya WhatsApp tu pun adalah media sosial. Telegram, macam akaun Gmail tu pun sebenarnya saya anggap tu media sosial. Sebab apa? Kita nak communicate. Lepas tu sekarang ni kalau you guna Zoom, so lebih kurang ada 10 lah media sosial. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, apa lagi? WhatsApp, Telegram, Gmail, Zoom. Ada 10. Ada 10 media sosial yang utama. Okey, apa yang you kena buat dekat media sosial ni, make sure you guna nama betul. Guna nama betul. Jangan guna nama fake, jangan guna nama tak apa-apa kan. Sebab apa? You nak berniaga. Kalau you guna nama fake, siapa yang nak beli kat you? Orang nak beli pun takut. Kan? WeChat. WeChat saya tak pandai. WeChat pun boleh juga. Ada lagi tak media sosial? Alright. So make sure dekat semua media sosial you guna nama betul. Kan? Nampak? Dekat saya punya TikTok ni, kalau you perasan saya punya nama Wahid Abdul Rashid. So tu nama betul saya. Saya tak guna nama fake. Dekat sini siapa yang pakai nama fake? Tengok Pais 666. Ni saya consider nama fake kan? You tak pakai nama betul. So kalau boleh you pakai nama betul. Okey. Lepas tu letak gambar gambar kereta kan. Pemburu jersey. Tu lagi seorang. Pakai nama fake. Siapa boleh lah, tapi bila you nak jual orang jadi skeptical. Kan? So you tengok you punya profile dekat you punya semua media sosial, you pakai nama apa? You pakai nama betul ke nama fake? Kalau you pakai nama fake, kalau boleh tukarlah. Sebab apa? Orang nak berniaga, orang nak mencari orang yang jujur, orang yang betul. Bukannya fake account. Sebab apa? Nanti dia transfer kan kena tipu. Sekarang ni banyak scammer kan kat luar. So orang skeptical. Okey, itu antara benda dia. Lepas tu make sure gambar dekat semua media sosial. Gambar profile itu kalau boleh letaklah gambar yang gaya usahawan, gaya corporate. Tengok kalau gambar saya kan. Saya letak gambar saya pakai coat, pakai tie kan. Lepas tu background saya kosong, merah kan, tak ada apa-apa. So kalau boleh you letak gambar yang nampak you ni seorang usahawan lah. Janganlah letak gambar anak kan, gambar kereta, gambar bini kan, gambar orang kan, gambar tak apa-apa.
Lepas tu kalau you pakai nama fake, lepas tu gambar fake, and then you promote, lepas tu you cakap saya dah promote tapi tak ada orang nak beli. Siapa nak beli? Siapa nak beli dekat orang yang berpura-pura, orang yang bukannya orang fake. Kalau you pun ada orang promote lepas tu dia pakai nama fake, gambar fake, you berani ke nak beli barang kat dia? Kan, of course lah, saya pun tak berani. So saya akan beli dekat orang yang betul-betul. Betul ke dia ni meniaga? Betul ke dia ni usahawan? Kan? Kan? Boleh. Boleh. Wan Tore. Wan Tore ni saya tak tahu nama glamour kan. So kalau boleh biar nama, kalau terbaik lah guna nama betul. Jangan guna nama samaran apa semua. Bukan semua orang kenal Wan Tore. Kan? Tukar update you punya tu. So benda ni je. Benda ni bukan kena bayar pun. Ini yang saya buat tuan-tuan. Ini yang saya buat. Kan? Tadi ada orang minta ajar kan. Orang minta ajar, saya ajar. Okey, lepas tu apa lagi? Ini baru nombor 1 tau. Lepas tu dekat you punya media sosial, make sure you letak link WhatsApp. Kan? So jangan letak link Telegram ke link laman web. Letak link WhatsApp. Sebab apa? Sebab you nak kumpul database. Kalau you promote tiba-tiba ada orang nak tanya ke nak beli kan. So at least you dapat nombor WhatsApp. Orang beli tak apa. Janji you nak kumpul database. Tapi kalau you letak laman web ke Telegram ke, you tak dapat database. Macam saya, semua media sosial saya letak link WhatsApp. Orang tanya, orang PM ke semua, dia beli ke tak apa. Yang janji aku dapat database. So nanti mungkin seminggu sekali saya hantar informasi kan. So lama-lama dia duk tengok, lama-lama dia akan belilah ataupun dia jadi ejen. You faham tak ni? Ada ke yang dengar saya punya sharing ni? Tadi ada orang minta ajar. Bila aku ajar tak ada orang nak dengar. Kan? Saya dah serak ni. Alright. Okay. Ada lagi. Okay, tu baru 1 tau. Baru 1. Ada 4 lagi. Okay, nombor apa lagi nombor 1? Okay, lepas tu you punya post dekat media sosial tu. Media sosial tu kalau boleh biarlah related. Kalau you jual produk, fokuslah promote produk. Janganlah pergi cerita pasal politik, kutuk orang sana, kutuk orang sini. Jangan. Kita cerita benda yang pasal diri kita, pasal bisnes kita, benda-benda yang positif. Jangan duk cerita pasal benda-benda yang tak faedah. Lepas tu jangan duk asyik duk jual. Jangan. Kita soft selling lah kan. Macam ada setengah ejen tu hari-hari tak ada benda lain. PM saya beli. Macam dah jadi progo bersiri dah. Macam dia jumpa orang kerja dia duk promote je. You jangan jadi progol. You jadi marketer. Jadi marketer. Sebab apa orang tak suka salesman. Orang tak suka orang duk promote. You suka ke tengok orang asyik duk promote kan? Saya pun menyampah tengok orang tak ada value langsung. So you post dekat you punya media sosial benda yang ada value. Cerita pasal you ke, cerita tentang testimonial ke, cerita tentang ejen you ke, cerita apa saja yang boleh bagi value. Orang tengok tu, orang dapat sesuatu. Jangan asyik belilah. Mampus, memang tak ada orang nak follow. Kan? Faham tak ni? Benda ni yang saya buat, yang saya boleh buat jualan sampai 800,000 sebulan. Langsung tak keluar modal. Saya banner saya punya personal branding. Alright. Lepas tu nombor 2. Okey, nombor 2. Bila you dah daftar jadi ejen, apa yang you kena buat adalah you kena minta sokongan. Minta sokongan macam mana? Saya bagi contoh. So masa saya join SKV, sebenarnya saya dalam keadaan saya jatuh. Saya sebelum ni saya buat bisnes kereta sewa. Disebabkan lockdown, disebabkan COVID-19, disebabkan PKP, bisnes saya jatuh lingkup, memang langsung tak ada income. Saya pun saving habis, hutang tak boleh bayar kan. So bila saya join SKV, saya just bagi humble lah. Saya just mengaku, saya merendah diri. Saya cakap, saya post dekat saya punya Facebook, saya cakap, Assalamualaikum, bisnes kereta sewa saya jatuh. Sekarang ni saya dah jadi ejen SKV. Doakan saya bangkit semula. Saya memang terus terang, saya jujur,
saya mengaku saya dalam keadaan struggle. Saya mengaku, saya cakap saya sedang susah. Dan saya minta orang yang baca, follower saya tu doakan saya bangkit. Saya tak ada promote barang. Saya tak ada suruh dia beli barang. Saya minta dia orang doakan je. Kan, doakan je. So, apa yang berlaku, saya kadang-kadang kita post dekat Facebook ni, kita post dekat media sosial, kalau kita terlalu hard sell, orang takkan peduli. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan, bila saya minta sokongan, saya post tu, minta kawan-kawan saya doakan, hui, post tu viral. Lepas tu saya punya kawan komen. Dia bukannya tepuk tangan padam muka, tak ada. So kawan-kawan, family yang kira macam prihatin, walaupun dia tak beli produk kita, dia akan support kita, dia akan doakan kita. You kena buat benda ni. So dekat sini, siapa yang struggle, ada masalah kewangan, you janganlah belagak kan. You jangan acah-acah yo-yo je. So you just be humble dekat media sosial. Cakap, okay, sekarang ni aku dah tak ada kerja kan, aku dah join SKV, doakan aku berjaya. Minta sokongan. Kalau you business you jatuh, you cakap lah dekat you punya media sosial, sekarang ni bisnes aku dah rugi, dah tak boleh jalan. Sekarang ni aku dah join SKV, doakan aku bangkit semula. InsyaAllah lah, kalau you buat benda ni, you punya follower, family you, kawan-kawan you, dia akan komen. Dia akan support. So benda tu jadi viral. Sebenarnya itulah marketing yang paling power. You all ada buat tak? You all ada buat. Banyak orang dia silap. Dia masuk je, dia kerja promote je. Promote, beli. Mampus, memang tak ada orang. So kita ni, orang Melayu, orang kita ni, dia tak suka orang jual. Tapi kalau kita minta dia sokong kita, dia okey. Kan? Macam saya baru ni semalam, 2 hari lepas saya post dekat saya punya Facebook. Saya tulis, doakan isteri saya berjaya capai jualan 1 juta pada bulan Februari 2022. Amin. Saya tulis macam tu je. Tak ada promote apa-apa. Lepas tu saya punya kawan-kawan, saya punya team, dia komen, amin. So post tu viral, sampai 200 lebih komen. Saya tak ada jual apa pun, saya tak ada suruh orang beli. Tapi bila orang nampak post tu, orang dah nampak, oh dia ni SKV, oi dia ni punya jualan 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, bapak gila kan. So itulah marketing. Jangan duk asyik nak jual. You faham tak ni? Bila dah dapat juta, kita kena post ayat macam mana. Cakaplah, doakan saya boleh bantu. Macam saya sekarang ni, doakan saya boleh bantu 60,000 usahawan. Macam saya punya ayat sekarang ni, doakan saya boleh bantu lahirkan 60,000 usahawan SKV. Amin. Kan? Kita post tu, kita bagi value, kita nak bantu, bukannya tentang diri kita lagi dah. Macam saya sekarang ni, saya post, saya buat video, doakan saya boleh bantu lahirkan 60,000 usahawan SKV. Kan? Mula-mula tu kita minta orang doakan kita. Sekarang ni kita minta orang doakan supaya kita boleh bantu orang lain lagi, kita boleh permudahkan urusan orang lagi. Macam tu kan? Lepas tu macam minta sokongan ni, you boleh buat macam-macam lah. You boleh tulis dalam bentuk teks, you boleh buat poster, you boleh buat video. Pandai-pandai lah. You tengok dekat saya punya TikTok ni pun ada banyak video. And then minta sokongan tu bukannya sekali je. Macam saya, tiap minggu saya buat. Tiap minggu. So saya buat video kadang-kadang, saya buat poster, kadang-kadang saya buat teks kan. Minta. Sebab apa? Kita nak orang komen. And then kita nak benda tu viral. And then benda tu yang saya perasan, kadang-kadang tiba-tiba kawan saya PM saya, Wahid, aku nak belilah produk kau ni. Macam mana dia tahu aku jual produk ni? Sebab apa? Dalam saya punya media sosial, langsung dia tak pernah komen. Dia tak pernah komen pun. Alah, aku tahu, tapi saja je aku tak komen. Macam tu. Memang ada ramai kawan-kawannya tu. Dia tengok je. Dia tengok. So apa saja yang kita post, kita nak orang komen, supaya walaupun orang lain tak komen, tapi dia nampak. Saya selalu je tu. Macam kawan saya, tiba-tiba dia PM, Wahid, aku nak belilah produk kau ni. Macam dia langsung tak pernah komen, macam tak pernah communicate, tapi dia tahu saya jual produk. Saya tanya, macam mana kau tahu aku jual produk?
Ada, aku tengok dekat kau punya IG. Aku tahu kan. Tapi memang aku tak komen pun. Dia nampak. So you kena buat. Macam saya buat consistent. Every day saya post. Janganlah you baru post sekali, tak ada orang beli, you give up. Itu memang mangkuk lah. Memang mangkuk hayun lah. Kan? Alright. Okay, tu nombor 2. Nombor 3, apa yang you kena buat? Macam saya, apa yang saya buat adalah saya tidak jual produk. Saya tak jual produk. Jangan saya dahaga. Hari ni dahaga terlebih. Pagi tadi saya minum kopi. Ada tak nak tahu nombor 3? Kalau nak tahu, komen nak nombor 3. Komen lah sikit kan. Kesian saya jalan cakap sorang-sorang kan. Tak ada pun orang dengar kan. You on dah share tak? Komen nak nombor 3. Nombor 3. Alah, baru seorang kan. Itulah masalah kan. Bila share ilmu, tak ada orang nak dengar kan. Bila share benda merepek-repek, banyak pula view kan. Alright. So nombor 3, macam saya tidak fokus jual produk. Saya tak ada cerita Fitech ni mengandungi buah manggil bla bla, tak ada. Saya jual peluang. You jangan fokus jual produk. You jual peluang. Apa peluang dia? Okay, kalau you nak jual produk, you jual result. Kalau you guna ni, so you tak payah cerita produk ni mengandungi, tak ada. Kau minum ni, kalau kau ada kencing manis, kau memang masalah kencing manis kau settle. Ni saya jual result. Saya jual peluang. So maknanya dia berpeluang untuk sembuh, untuk pulih. Tapi saya disclaimer, produk ni bukan ubat tau. Dia hanya control. Kalau you dah kena kencing manis, dia tak jadi teruk lagi. Kalau you tak ambil ni, tu yang kaki kena potong tu. Sebab apa? Orang kencing manis, kalau you duk makan ubat hospital, dia tak settle. Lama-lama kaki kena potong. Lama-lama kena stroke. Macam mak saya pun, ubat hospital makan, tapi tak lega pun. So kalau you makan ni, dia tak lega, tapi you punya penyakit tu tak jadi lagi teruk lagi. Kalau you tak ada penyakit, you jadi sihat. Janganlah kita tunggu dah sakit barulah kita nak makan suplemen. So macam mana saya jual result? Testimonial. Macam SKV ada beribu-ribu testimonial. Video, poster berlambak gila. Setiap hari saya just share testimonial je. Sama ada testimonial customer ataupun testimonial sendiri. Macam saya tak ada kencing manis. Tapi saya dulu gemuk. Saya share. Dulu berat badan saya 81 kilo. Sekarang ni berat badan saya 75 bawah. Pernah turun sampai 71. Tapi saya bila saya dah bantai benda ni, saya memang melantak je kan. Makan tak kisah. Dulu nak makan macam makan sikit gemuk kan. Lepas tu saya dah murung kan. Siapa kat sini ada masalah gemuk? Siapa kat sini ada masalah berat badan? Ada tak produk? Okay, kalau you gemuk, macam saya dulu gemuk saya minum ni. Ni Nutren ni kalau you minum memang you cirit-birit. Saya tak ada cerita produk ni Nutren ni, tak ada. You minum ni confirm you boleh kurus. Saya jual peluang, saya jual result. Batu apa tu? Batu apa tu? Lepas tu kalau you macam satu lagi, macam dulu perut saya buncit lah. Siapa kat sini perut buncit? Ini dulu perut saya buncit. Saya macam-macam sit up lah, itulah, exercise lah, macam-macam. Makan produk kurus lah, langsung tak kempis. Saya ambil ni Zero ni, dia bakar lemak saya, perut saya kempis. Tak payah nak exercise. Sebab apa? Zero ni dia pemanis. Dalam dia ni dia ada satu bahan, dia ni akan bakar lemak kita. Lemak yang paling susah sekali adalah lemak kat perut. Dulu saya punya isi saya selalu cakap, abang perut buncit lah. Saya nak pakai baju malu. Saya dulu nak pakai baju, kalau nak beli baju, saya kena beli baju bunga-bunga. Sebab apa? Nak sorok perut. Siapa kat sini yang perut buncit? Kalau you perut buncit, you minum ni, you guna ni. You bancuh teh, you bancuh kopi kan. So this one kalau lelaki minum, you punya tenaga batin power gila. Sebab apa? Orang yang lelaki ni tenaga batin dia lemah. Sebab apa? Itu tanda-tanda dia nak kena kencing manis. Salur darah dia dah tersumbat. You ambil ni, memang you punya tenaga batin power gila. Kan. Lepas tu macam saya juga, saya minum kopi. Kopi ni dia tak ada gula. Yang ni kalau you minum ni, you jadi kurang lapar. Kalau you minum waktu pagi, you tak payah sarapan. Macam saya, yang ni yang contribute untuk turunkan berat badan. Pagi-pagi saya minum ni, sarapan saya tak perlu dah.
Kan? Saya tak lapar. Yang ni kopi ni dia ada kopi Afia Zero, dia ada kopi Arabica, dia ada ubi jaga tunjuk langit. And then dia punya creamer ni memang creamer yang high quality. Kan. Alright. So kalau you nak harga apa semua, you boleh WhatsApp saya, nanti saya bagi harga. Alright. So saya tak jual produk, saya jual result. Saya jual peluang. Okey, lepas tu macam kalau produk saya just tunjuk result. Kalau agent, kalau saya nak rekrut agent, saya just jual result. Macam tadi result kat Nini, result saya punya agent kan. So saya tak ada cerita SKV ni sistem dia tak ada. Saya just siapa yang join, saya tunjuk kau boleh dapat. Kau boleh dapat macam ni. Janji kau usaha lah. Okey, tu nombor 3 lah. Nombor 4. Tadi faham tak? Nombor 4. Alright. Ada lagi. Ada siapa yang nak tahu nombor 4? Apa benda yang saya buat? You all ni dengar lagi tak ni? Makin kurang ni. Alright, sekejap saya minum. So far faham? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan? Nombor 4. Sekarang ni nombor 4. Salam dari Singapura. Apa khabar orang Singapura? Apa khabar? Thank you join. Singapura pun boleh. Nak jadi usahawan SKV dekat Singapura boleh. Sebab apa? Produk SKV kita dekat Malaysia, Singapura dan insyaAllah bulan depan kita akan masuk Indonesia. Thank you yang masih menonton, masih mendengar, yang masih komen. Okay, nombor 4. Apa yang you kena buat adalah you kena make sure you buat nombor 3 setiap hari, konsisten selama 3 bulan. Macam tadi nombor 3, jual result, post testimonial, tunjuk, buat live, everyday post, setiap hari post. You jangan hari ni buat, tak buat. You kena konsisten. You kena post, jual result, tunjuk testimonial, tunjuk everyday, non-stop selama 3 bulan. Sebab apa? Apa yang you buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. You percaya lah. You janganlah baru post sekali, 2 kali, tak ada orang beli. Saya dah post, tak ada orang beli. Memang tak lah. Sebab apa? Kadang-kadang orang tengok kan. Betul ke dia ni? Alah, dia ni angan-angan ayam je. Aku dah cakap dia ni bukannya betul pun. Banyak orang macam tu. Siapa macam tu? Kan? Banyak orang macam tu. Dia masuk, dia promote sekali, tak ada orang komen. Dia promote 2 kali, tak ada orang komen. Dia promote 3 kali, tak ada orang komen. Tak ada orang nak beli. Sebenarnya you kena konsisten. Nabi Muhammad pun berdakwah 13 tahun. Every day konsisten 13 tahun. Kita ni baru 3 hari promote dah give up. Sebab apa? Macam Nabi Muhammad, dia nak sampaikan dakwah tu setiap hari kan. Sebab apa? Macam kita berniaga ni macam berdakwah. So kita kena beritahu hari-hari. Orang beli ke tak beli tak apa. Janji kita konsisten. Buat. InsyaAllah lah, kalau you konsisten 3 bulan, you akan dapat result. Kan? Okay, itu nombor 4. Nombor 5. Along the way tu, you duk promote. Mungkin ada customer, mungkin ada agent. So you janganlah tinggal dia. Apa yang you kena buat adalah you kena tanya dia. You dah beli produk aku ni, macam mana okey? Okey tak? Rasa dia okey tak? Ada kesan tak? You tanya feedback. So 99% customer yang guna produk SKV memang dia akan cakap produk ni, alhamdulillah dulu gula aku tinggi lah, sekarang gula aku dah okey. Dulu aku gemuk lah, sekarang berat aku turun lah. Dulu aku sembelit lah, susah nak berak lah, sekarang ni aku dah okey lah. Dulu aku selalu sesema kan, sekarang dah okey. So you gunakan feedback daripada customer you tu untuk buat remarketing. Sebab apa? Kalau you sendiri cakap produk tu bagus, mungkin orang tak percaya. Tapi kalau ada customer you, dia sendiri yang cakap benda tu bagus, orang lebih percaya. Kalau you ada agent, you follow up agent. Macam mana bulan ni? Sale okey tak? Okey. Berapa bonus kau bulan ni? Bonus aku bulan ni 5,000 babe. 5,000 doh. Alhamdulillah, syukur. Boleh bayar kereta, boleh bayar rumah, boleh bayar hutang. You screenshot tu ataupun you suruh dia buat video, you ambil tu, you post dekat you punya media sosial. Itu memang akan gila-gila. Orang lagi yakin. Kalau kita cakap, orang tak percaya. Tapi kalau ada customer kita, ada agent kita, dia sendiri yang cakap benda tu bagus, orang lagi percaya. You all ada buat tak ni? Kan? Terbaiklah tuan. Itu je 5 benda tu saya buat. Saya buat konsisten.
saya tunjuk lah saya punya sale. Benda tu je, saya tak pandai buat apa ads apa semua. Saya tunjuk lah, sekejap ni. Ni saya punya sale. 4 bulan pertama sale saya tak banyak tuan-tuan, 14,000 je. Paling tinggi. And then saya punya bonus tu tak sampai pun 3,000. Tapi masuk bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, sampailah bulan ke-12, bapak gila. Saya punya sale tu meroket. Sebab apa? Orang dah percaya, customer saya pun dia dah repeat order, agent saya pun dah gila kan, dah gila. Itu yang you jangan saya cakap scam. Sebab apa saya buat benda ni ambil masa, bukannya saya join terus kaya. Dan saya nak share dengan you all. Alhamdulillah, syukur bulan ni rezeki bulan ni baru 2 minggu. Saya punya sale 700,000 dah. Saya punya bonus dah 34,000 dah. InsyaAllah lah bulan ni saya boleh cecah 1 juta lah. Doakan saya boleh capai 1 juta. Ini baru hari ni baru 16 hari bulan kan. Doakan saya boleh capai 1 juta sebulan. Kan? So ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Yang saya nak saya guide. Nak buat RM20,000 sebulan. Untung lah. Saya bukan cerita sale. Saya nak bantu you buat untung RM20,000 sebulan. Kalau ada you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat bio. Kalau orang cakap scam ke tipu, you pedulikan. Sebab apa? Company ni memang ada lesen. Memang produk-produk dia ada KKM, ada JAKIM. Tak payah risau. Company ni dah daripada tahun 2009 lagi. Dah 14 tahun dah. You jangan risau. Kadang-kadang orang komen tu dia saja je. Alright. So siapa yang nak dibantu, komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Alright. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Nanti apa-apa boleh WhatsApp saya. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.